Assalamualaikum, selamat datang ke Zalihu Video Channel. Bertemu kembali kita dalam episod kali ni. Kita nak upgrade sound system audio kancil. Okay, part 4. Okay, episod kali ni ialah kita nak install kita punya subwoofer amplifier, kita punya subwoofer. Okay, dan juga kita akan buat calculation. Okay, so tuning ni ada banyak peringkat. So yang paling penting kita akan gunakan kits distortion kits kita. Okay, detector kita tu, distortion detector kits kita. Okay, dalam episod yang lepas untuk kita nak melaras kita punya amp kita di sini. Okay, so dia ada kat sini. Kita nak laraskan lah. Okay, kita punya gain dia berapa. Okay, supaya kita tak ada kena distortion. So kita tengok kat sini gain kita daripada 6 volt ke 0.2 volt. Okay, ini adalah gain dia. Alright, ini adalah dua ni adalah dia punya crossover kita. So kita nak buat crossover kita untuk amplifier ni set kepada, okay, alright. Jom kita sambungkan dia punya speaker connection, power supply dia, dan ini sebentar lagi di kereta nanti, dan juga dia punya remote. Okay, kita nak masukkan wire speaker dia ni ke sini punya terminal ni. Okay, guna fuel ni. Okay, nampak fuel ni. Okay, wire ni sebesar 12 gauge. Kita masuk betul-betul. Baik, kita masuk. Okay, tengok zoom balik. Okay, masukkan. Okay, macam tu. Right. Okay, kalau ni kita letakkan heat shrink dalam tu supaya dia kemas dan kukuh. Okay, kita dah pasang ni fuel ni, dan juga kita dah heat shrink dia. Kita akan nampak macam ni. So kita akan masuk dekat kita punya power amp sub. Okay, booth style. So, masuk dia kat sini macam ni. Okay, then kita boleh letakkan dia. Okay, letakkan saja. Okay, saja. Okey, tekan. Itu je. Cukup sekali itu saja. Okey, dan nice dah. Okey, dia ketat. Dan dia sambung sebelah sini pula ya. Itu saja. Alright. Seterusnya kita masukkan power supply kita. Okay, ini kita dah siap. Dia punya fuse dia semua. So yang ni sama kita punya bateri, dan sini kita punya power amp kita. Okay, kita masukkan je. Macam tu. Dan kita ketatkan dia. Right. Okay, sekali lagi kita perkuat ni. Gitu. Okay, jadi saya akan dapat macam ni. Alright, kemas macam ni. Okay, alright.
Okey, kita nak sambung kita punya wire RCA subwoofer kita daripada kita punya depan H unit kita ke belakang. Okey, so kita akan guna ni brand ni lebih kurang 5 meter. Okey, 5 meter. Okey, untuk kita pasang daripada tu sana, masuk daripada wire daripada bawah kereta sampai ke tepi ni dan terus ke bonet belakang. Okey. Okey. Buka. Okey. Okey. Ni. Buka macam ni. Dan juga kita akan masukkan juga wire subwoofer ni. Okey, dia punya remote dia. Okey. Ni panjang, kita masuk je bawah tu sampai ke belakang. Alright. Okey, so kita masuk daripada bawah dashboard tu sampai sini dalam ni. Okey, nampak tu dalam ni. Okey, situ. Terus ke masuk ke melalui bawah ni terus ke belakang, ya. Situ. Okey, tarik lagi. Okey. Tarik lagi. Okey, baik-baik. Okey. Saya ni. Okey, sekarang ni kita nak masukkan kita punya power amp kita, okey, ke dalam kita punya bonnet ke kat mana-mana. Okey, masukkan semua power speaker dan dia punya power dia, dan kita masukkan dekat kita punya bateri kita dekat di sana. Okey, jom. Okey. Alright, kita dah mount kita punya power amp kita, monoblocknya. Okey, kita punya subwoofer. So kita tengok kat sini kita dah masukkan, okey, semua wire-wire dia dekat situ. Okey, di belakang sana, okey, ada fuse. Dan juga jangan lupa kita ada satu wire dia panggil wire untuk remote dia, nak supaya dia on turn on daripada kita punya head unit ni. Kita dah tarik ke daripada depan ke belakang. So okey, itu dia. Ini adalah kapasitor, okey, untuk kita upkan lagi power drop bila kita ni. So ini adalah subwoofer. So sebelum ni kalau anda tengok YouTube sebelum ini, episod sebelum ini,
woofernya agak besar yang sebelum ni. Okey, tapi bagi siapa yang minat SPL, kita boleh go kepada yang design sebelum ni. Tapi kalau untuk design yang ni adalah sesuai dah untuk kita punya SQ system kita. Okey, mengapa saya pilih yang kotak ini? Sebab kalau kita pakai yang satu lagi tu dia besar, so kita kena adjust kat kita punya seat kita. Tapi yang ni kita boleh just kita letakkan je, okey, di kita punya bonnet. Okey, kita angle dia kena serong. So tapi yang ni dah siap untuk ini. Lepas ni kita akan mulakan proses calculation. Okey, kita punya box subwoofer kita ni dah guna yang lain, so kita kena calculate balik nilai isi padu udara dalam box ni supaya kita boleh tune dia punya hertz dia, supaya tidak boleh merosakkan kita punya subwoofer. So kita cara nak ukur dia, okey, kita just kita point kan dia punya, okey, ni lebar, okey, dia tinggi, okey, so yang belakang tu ni. So kita akan ukur, katakan untuk depan ni dia agak berapa, check. Okey, kita boleh dapat sini lebih kurang 20 inci. So ni 20 inci dan tinggi dia lebih kurang, kita tengok kat sini lebih kurang 15 inci. Okey, so kita ukur lagi tahap panjang kat sini dengan panjang yang bawah. Okey, alright. Okey, setelah kita dah ukur, so untuk box yang kita tengok ni, dia punya saiz ukuran dia adalah 20 inci untuk lebar. Okey, panjangnya sebab dia berbeza atas bawah 11.5 inci dan 15.5 inci belah bawah, dan ketinggian dia adalah 14.5 inci. Ini adalah dia punya port dia, port udara. Okey, sebab ini adalah sistem subwoofer ported. So ini adalah dia punya ni, tebal dia 1.52 inci, and then ini adalah 12.25 inci. Okey, 1.25 inci dan 12.25 inci. So okey ni, so panjang dia ni, kita ukur panjang port tu, kita tengok sekejap lagi. Okey, dia punya panjang port dia, okey, lebih kurang 12 inci ya. Kita tengok daripada sini ke sini. Okey, port dalam ni penting. So kita dah dapat semua calculation ni, dan kita akan masuk ke dalam kita punya software box incluser subwoofer calculator untuk kita tentukan berapa dia punya hertz dia. Okey, kita punya fs dia. Okey, ni penting. Ni sangat penting supaya kita nak tentukan dia punya subsonic nanti. Okey. Okey, sebelum kita buat tuning kita punya DSP akan datang, menentukan kita punya crossover ke apa semua, kita siap-siap ukur kita punya distance speaker kita daripada kita punya listening position kita. Katakan kita duduk dekat bahagian driver, saya dah ukur ketinggian kita di saya sendiri ataupun siapa. Okey, katakan kat sini point dia. Okey, point dekat sini. So biasa dia akan tinggi ni. So kita akan measure benda tu dengan arah speaker kat bawah. Speaker bawah, okey, mid range ataupun mid bass. Okey, terpulang pada anda punya configuration nanti, dan tweeter di atas. Okey, so kita gunakan apa ni alat pengukur. Okey, kita ukur, okey, daripada center speaker tu punya tu, cone tu, sampai kita punya listening position kita. So kalau sini saya ukur, kita dapat lebih kurang
36 inci. So kita simpan data tu, kita catat dalam kita punya rajah ni. Okay, untuk semua speaker apa ni, mid range ataupun subwoofer kat bawah tu, dan juga speaker Twitter, begitu juga dengan channel-channel yang sebelah kiri. Okay, ini dan juga yang ni. Distance-nya kita point ke kita punya tempat kerusi kita ni. Okay, kita dah ukur semua. So kita punya position area kita dekat bahagian pemandu. So kalau kat sini kita tengok, kita dah ukur semua. So inilah yang kita dapat untuk kereta kancil ni. Lebih kurang untuk Twitter 87mm. Okay, untuk mid range dan mid base 85mm. Dan itu sebelah kanan. Dan sebelah kiri itu 117mm. Dan juga untuk mid range dan mid base tu adalah 110mm. Dan akhir sekali kita kena ukur juga yang subwoofer kat belakang kita daripada listening position kita ni. Okey, untuk distance subwoofer ke kita punya ni listening position kita. Okey, kita tengok dah ukur sini, daripada belakang tu sampai ke depan kita akan dapat lebih kurang 130mm. So data ni kita akan masuk dalam kita punya calculator kita untuk kita measure delay kita. Sebentar lagi kita akan tunjuk. Okey, so tadi kita dah buat pengukuran kita punya subwoofer box. Okey, so kita dah dapat semua detail info ni, detail ni. So kita masukkan ke dalam kita punya volume calculator wedge enclosure tool. So calculator ni kita gunakan daripada website yang bernama the12volt.com/car-audio/box calculators. Okay, daripada sini. Okay, so kita just masukkan kita punya detail tu. Width 20, height 1 15.5 inci, height 2 11.5 inci, depth dia 14.5 dan thickness dia 1 inci. Okay, begitu juga kalau anda punya subwoofer tu punya box tu. Okay, so ukur dulu box tu berapa dia punya volume dia dulu sebelum kita buat adjustment. So tidak, ini sebenarnya kita nak mengelakkan daripada kita punya subwoofer kita rosak ataupun berlakunya masalah seperti distortion nanti, dan juga boleh membahayakan kita punya subwoofer. So apabila kita dah masukkan data ni, kita tekan substitute, dia akan dapat lebih kurang kita akan dapat lebih kurang 1.4974 cubic feet, bersamaan dengan 1.5 kita bundakan cubic feet bersamaan dengan 42.5 liter. Okey. So bila kita dah buat ni, kita kena tahu dia punya port length dia, sama ada yang port length untuk kita subwoofer yang kita punya subwoofer box kita tu berapa kita nak buat tuning frekuensi dia punya subsonic dia. So kita kena masuk dalam calculator untuk yang ni. Okey, seperti ni kita masukkan 1.25. okey, dia punya width dia, height dia 12.25, volume kita dah dapat tadi 1.5 cubic feet. Okay, so kita nak tune kita nak tuning kita punya frekuensi dia FB. Okay, 40 Hz. Okay, so kat sini kalau ikutkan dia recommended dia bagi tahu kat sini adalah 35. Tapi tak apa, kita just set beza sikit je, okay. Dan kita dapat port length ni lebih kurang 13.96 macam ni. So kalau kita tengok balik pada kita punya ni, kita boleh terima lagi lah, masih boleh terima sebab port length yang dah sedia ada tu adalah 12 inci. So lain kata lain, kita boleh katakan sebagai enclosure ni. Okay, subwoofer ni punya enclosure, dia punya setting dia kita boleh buat kepada 40 Hz.
Okey, ni dia punya ni lah, dia punya lubang angin dia lah. Kalau kita tak buat betul-betul benda ni, dia akan menyebabkan kita punya subwoofer kita bertindak macam orang kata terlalu pantas ataupun berlakunya distortion. Dan yang paling bahaya sekali, dia boleh merosakkan kita punya cone subwoofer kita. Sebab angin ni susah nak keluar, dia lambat nak keluar ke macam mana, membuatkan dia akan dia punya tindak exclusion dia panggil, buatkan dia betal lebih laju. Cara mengatasi dia pada kita punya amplifier, dia panggil subsonic punya ni setting dia. So kita cuma setting dia kepada 35 Hz. Sebab apa? Kalau mengikutkan spek subwoofer ni, dia kata kat sini, okey, subsonic filter is 5 Hz below the port setting. Dia mesti below daripada port setting. Sebab tadi kita buat port setting dia 40, okey, 40 Hz. So kita tuning dia kepada 35 Hz. Okey, kat sini dia sebut pasal low pass filter. Okey, so nanti pada amplifier kita tu, kita kena set LPF dia. Kita tengoklah, kita atas kita rasa mana yang kita sesuai, 63 ke 80 Hz punya Hz setting. Okey, frekuensi ni frekuensi rendah lah, base. So frekuensi ni biasanya 80 Hz ni dikenali sebagai standard THX lah. THX menggunakan 80 Hz lah. Okay, dia punya macam ibarat crossover dia lah. Okay, bass boost ni tak ada lah. Kita tak ada amplifier yang kita ada ni, tak ada benda ni. So jom kita tengok lagi setting lain. Okay, selain tu anda juga boleh cari kalkulator lain. Okay, ni salah satu contoh kalkulator lain, rockforcegate.com. Okay, support /box wizard. So kat sini kita pilih bahagian box wizard. Okay, so kat sini kita just masukkan enclosure dia. So first enclosure ni wedges. Okay, and then kita pilih standard. Okay, inch and cubic feet. And then kemudian wood thickness kita. Okay, kita kira berapa ketebalan kita punya wood thickness dia. So kita pakai MDF 1 inci. Okay, and then kita kira daripada outside dimension lah. Maksudnya kita ambil daripada ukuran luar saja. So kita dah ukur dah. Ini bentuk kita punya subwoofer yang baru tu, bentuk subwoofer enclosure kita yang baru tu. Okay, yang itu kotak yang asal ini dibentuk ada sanding sikit sini. Okay, so sini 14.5, 20, 15.5, 11.5. Kita tengok kat sini rajah ni dah ada seperti yang tadi. Dan kita calculate, bila kita tekan calculate, kita akan dapat 1.5 cubic feet seperti mana yang kita dapat tadi. Alright. Okay, kalau kita nak lebih tepat lagi, kita boleh pergi ke speaker box light.com, subwoofers and choice ni. Okay, so kita isikan kita punya parameter box kita tu. Pertama vented. Okay, lepas tu ready box. Okay, jenis dia kita ambil one side trapezoid. Okay, then kita masukkan thickness material kita 1 inci macam tadi, 20 sebagai width, height 14.5, length dia 15.5, DW1 11.5. So kita punya port parameter kita adalah rectangular. So farad ends tak ada, flash end tak ada, number of port 1, material thickness dia 1, width dia adalah 1.25, height 12.25, length ni kita ni saya agak je, kalau ikut asalnya adalah kita congak lebih kurang 12 inci kita ukur, tapi kita pun susah nak tengok dalam tu, port dia agak sukar. So saya letak kat sini adalah 12.5. So dia akan dapat kat sini ni dia punya cubic feet untuk port dia. So total useful volume box dia, okay, dalam cubic feet ni adalah 1.35.
Okay, tadi kita dapat lebih kurang 1.5 cubic feet. So ini adalah yang agak tepat sekali sebab dia kira sekali dengan pot dia sekali. So frequency yang kita dapat kat sini, tuning dia box ni adalah 45.3. So kita katalah kita ambil 45. So kalau kita nak check balik sama ada betul tak betul, kita boleh pergi balik ke website yang ni. Bila kita masuk balik dia punya port width dengan height dia, volume kita, tapi kita dapat tadi lebih kurang 1.35 cubic feet. Okay, so kita tuning pada 45 Hz punya ni frekuensi. So bila kita tekan substitute ni, kita akan dapat port length ni lebih kurang 11.86. So okay, kita boleh tengok sini lebih kurang lah dengan kita punya yang kita dapat tadi, lebih kurang 12 kita dapat tadi, yang kita dapat tadi. So kita tuning ni, dia tak lari banyak lah, lebih kurang 45 Hz ataupun 40 Hz. So saya rasa saya akan ambil 45 sebab dia lebih tepat berbanding yang saya buat kiraan tadi. Ok, jom. Ok, so kita sekarang ni kita dah dapat semua maklumat kiraan jarak daripada kita punya tempat kerusi kita duduk tu. Ok, di sini position. Ok, ke kita punya speaker yang ada. Ok, ni speaker yang ada dan subwoofer. So kita ambil semua nilai-nilai ni dalam mm, ni dalam bentuk inci, masuk ke dalam kita punya speaker measurement dia, sebab kita nak tentukan dia punya delay. Ok, so yang ni saya ambil daripada ni trafsite.com. ok, so kita masukkan semua nilai-nilai tadi. Ok, nilai ni semua. Ok, ni dalam bentuk inci. Ok, so ini ada 3-way. Ok, ni Pioneer Setup. So ini bukan jenis Pioneer Setup punya set. So kita tekan calculate. So kalau kita tengok kat sini, kita akan dapat semua dia punya detail-detail ni. Ok, millisecond, dalam bentuk millisecond. So apa kita nak buat, kita ambil semua nilai ni semasa kita nak set up pada kita punya DSP kita. Okay, ni software DSP. So nanti pada dekat kereta nanti kita akan sambungkan software ni ke kita punya DSP, and then kita masukkan parameter ini dalam bentuk ms millisecond. Okay, ni parameter. So kalau kita buat dalam bentuk grafik macam ni, so kedudukan tempat duduk ada di sini. Okay, di sini. So nanti kita cuma masukkanlah detail-detail tadi ke dalam semua maklumat ni. Okay, alright. Okay, sebelum kita nak setting kita punya crossover, okay, kita ada dua benda penting yang kita perlu tahu. Pertama, kita nak set up dia punya slope. Okay, berapa slope yang kita nak set, dan juga dia punya frekuensi crossover dalam high pass dan low pass. Okay, untuk slope, okay, untuk kita punya setup ini, projek kita ni, dia ada dua peringkat slope dia. Satu slope ni berlaku pada kita punya DSP. Okay, satu lagi slope kita berlaku pada kita punya amplifier filter. Okay, dekat amplifier lah. So maksudnya kita boleh buat crossover tu, kita buat dua. Okay, buat dua ke tiga ke, tapi sebaiknya kita buat satu. Tapi kena pilih sama ada kita nak buat pada peringkat DSP ataupun dekat peringkat amplifier. Sekiranya kalau kita ada DSP, okay right lah kita, sebab DSP biasanya kita boleh simpan dia punya
dia punya data dia dalam dia punya ROM dia. So dia tak, walaupun bateri tercabut, dia akan simpan. Tapi kalau dekat amplifier, dia memang permanent. Maksudnya katakanlah kita tak, yang ni kita bypass, kita offkan kita punya crossover, andai kata apa-apa berlaku pun kat sini pun, peringkat akhir ni dekat slope dekat crossover amp, dia tak ada masalah. Ini kita akan set nanti, okay, pada kita punya amplifier kita, okay. So untuk case kita ni, amplifier untuk subwoofer lah. So katakan anda tak ada DSP, tapi ada filter dekat crossover pada radio, okay. Pada crossover radio, anda harus berhati-hati. Okay, katalah pada amp anda offkan dia, okay, disable dia crossover, dia tak pakai, tapi dekat radio pakai. Tapi radio ni dia takkan dapat simpan dia punya data apabila kita disconnect kita punya bateri. So apa je signal yang akan lepas ke kita punya amp akan full range. So ini boleh mendatangkan kerosakan pada kita punya speaker ataupun equipment kita. So kalau kita buat dua teknik, harus diingat slope ni ada banyak jenis. Okay, kita ada 6 dB, ada 12 dB, okay, kita ada 24 dB, kita ada 38 dB dan seterusnya. Okay, so dB ni maksudnya slope ni, maknanya berapa dia akan turun the slope. Maksudnya dia punya orang kata landai dia. Okay, so lagi cepat dia punya, maksudnya lagi besar nilai negatif dB tu, maksudnya slope dia lebih curam lah. Okay, lebih curam. Tapi kalau dia lebih landai, katakan 6 dB, dia lebih lambat respon dia. Maksudnya dia cut off, katalah ini contoh untuk subwoofer, dia cut off pada 80 Hz. So dia tak akan terus cut off pada kat sini secara real world. Dia akan slow down, baru ni dia macam roll off dia panggil. Okay, so kalau kita buat dua peringkat ni, maksudnya okay, sini kita kena ingat lah, kalau kita set kat yang dekat DSP ni negatif 12 slope. Okay, so yang dekat amplifier negatif 12 slope. So sebenarnya kita tambah benda ni, jadi 24 slope. Okay, so 24 ni kalau kita tengok dalam dia punya buku teori, dia adalah yang fourth order lah. Okay, order yang keempat. So dia ada satu order, second order, third order dan fourth order. Okay, maksudnya 6, 12, 24 dan 38. Okay, yang tu untuk slope. Okay, manakala untuk bahagian crossover, okay, benda perkara penting adalah high pass dengan low pass. Maksud high pass ni, maksudnya dia benarkan frekuensi tinggi lepas, tapi dia halang frekuensi rendah. Okay, maksudnya frekuensi tinggi ni Twitter lah kebanyakannya. Okay, high range. Okay, yang low pass ni dia akan benarkan hanya frekuensi rendah, bass lah maksudnya, nak mudah faham, dan dia sekat frekuensi tinggi. So untuk setup yang kita buat ni, yang ni adalah jadual kita banner untuk mudah kita setup dalam kita punya DSP untuk crossover punya setup. So kita ada 3 way. Okay, 3 way maksudnya ada kalau kat sini tu ada sub, ada mid bass ataupun mid range dan tweeter. Half octane below ni maksudnya kita nak pastikan jangan adanya frekuensi rendah. Frekuensi rendah yang tak boleh dimainkan oleh subwoofer tu. Sebab subwoofer ni kalau kita rendah, dia akan merosakkan kita punya subwoofer lah, speaker tu. Okay, katalah kita punya box spotted kita dah kira hari tu 45 Hz. So dia mesti half octane below tuning. So kita kira full octane adalah 22.5 Hz. 22 bagi 2, okay, kita akan dapat 11.25. Okay, 11.25 ni sebenarnya adalah dia punya perbezaan lah, perbezaan antara 45 dengan 22.5 Hz ni. So kita dah dapat yang nilai ni, so kita tolak lah. Okay, dia mesti below so maksudnya half octane ni, okay, 45 tolak dengan ni akan dapat 33.75. So ini adalah 33
0.75 Hz. Okay, dia punya nilai subsonic dia. Okay, kalau cara mudah ni, cara panjang, dia ada apa, formula khas dia panggil subsonic. 0.75 kali tuning frekuensi. So kita akan dapat lah. Okay, so untuk low pass, untuk sub, okay, lebih kurang 63 hingga ke 80 Hz. Okay, biasanya ni boleh tengok pada kita punya manual speaker kita. Okay, kalau kita tengok kat sini manual speaker ada tulis. Okay, ni. Okay, low pass filter kita dia set pada 63 ke 80 Hz. Okay, itu untuk subwoofer. Untuk mid bass 2 kali Fs. Apa itu Fs? Adalah resonant frequency. Okey, macam mana kita nak tahu Fs tu apa? Okey, setengah speaker yang apa, yang ada dia punya spek. Okey, kalau speaker biasa ni kadang-kadang dia tak ada high spec dia. So kalau speaker ada yang high spec, okey, dia akan tunjuk dia punya detailnya seperti ini dalam kita punya specification. So kita tengok dekat sini. Alright, berapa Fs untuk speaker yang kita dah install ni? Okey, kalau kita nampak kat sini. Alright, ni Fs dia, parameter dia adalah 73.8 Hz. So kita kali je lah 73.8 Hz ni kali 2. So itu adalah dia punya high pass frekuensi ni. High pass tu maksudnya frekuensi kita nak set high pass. Untuk low pass, okay, low pass, okay, kita tak nak benarkan apa ni frekuensi tinggi. So frekuensi tinggi ni maksudnya speaker bass ni kita nak elakkan daripada macam beaming. Okay, where the beaming, ni kata where beaming stack. Apa maksud where beaming stack ni? Maksudnya di mana kalau tengok dekat dia ada apa, frekuensi respon ni, ada frekuensi respon dia. Kalau kita tengok dekat sini, okay, ni dia stack. Okay, maksudnya frekuensi yang stack ni maknanya dia frekuensi pada sudut kosong dan pada sudut 30. Maksudnya kalau speaker tu kita duduk sengit sikit dekat pintu tu, so maksudnya kita masih boleh dengar lagi respon dia. Tapi bila dah frekuensi tinggi ni, dia akan jadi macam beaming. Beaming ni maksudnya dia tembak straight. Speaker tu arah straight 90 darjah. So kalau tengok kat sini, okay, so kita tengok daripada darjah ni, spek ni, mana yang dia punya kata graf dia antara 0 punya apa darjah dengan 30 darjah dah berpisah. Okay, dia dah tak stack lagi. Situ adalah kita punya cut off frekuensi kita. Maknanya kalau kita tengok kat sini, kita boleh agakkan lebih kurang 2 kHz. Sini 2 kHz. Okay, sini 2 kHz. So kita just letak je pada where the beaming ni 2 kHz. Okay, kita letak je sini 2 kHz. Okay, so begitu juga dengan Twitter. Okay, untuk high pass, okay, berapa frekuensi kita nak bagi, kita nak sekat. Maksud kita nak sekat frekuensi rendah, hanya benarkan frekuensi tinggi. Sebab Twitter ni kita tak boleh bagi di frekuensi rendah. Kalau kita bagi frekuensi rendah, walaupun 1 saat saja, okay, Twitter tu boleh meletup dan rosak, tak boleh buat apa lagi. So mari kita tengok dia punya Fs dia apa. Okay, biasanya dekat Twitter pun ada. Ni contoh Twitter tu. Kita tengok dekat spek dia, mana dia punya apa ni Fs dia. Okay, kalau dia tak ada Fs, kita boleh tengok dekat dia punya frekuensi responnya kat sini. So macam tadi juga kita tengok kat mana dia stack. Kalau kita tengok kat sini, ini dia stack. So kat sini dia dah tak stack dah. Ini frekuensi rendah. So di sinilah dia titik permulaan. Kita boleh letakkan berapa. Kita letak dekat 1 kHz ke. So kat situ kita kali je 2. Kali 2. 1 kHz kali dengan 2, maknanya kita boleh dapat kat sini 2 kHz. Okay,
So nanti data-data ni kita akan masukkan dalam DSP yang akan saya tunjuk nanti. Okey. Okey, kita dah pasangkan kita punya ni. Ni dipanggil dia punya remote control dia untuk base level. So kita boleh nampak kat sini adalah minimum, ini adalah max dia, dan juga ini ada clip, dan ni akan ini adalah dia kata power dia. So kemudian untuk sistem yang saya buat ni, saya sambung terus kepada DSP. Ni dia punya RCA dia. RCA connection untuk dia punya output dia ke kita punya subwoofer punya power amp tu. Kalau yang siapa-siapa yang tak menggunakan DSP, dia boleh terus sambung kepada kita punya head unit kita. Head unit kita lah. Kita punya radio kita belakang tu dah tulis tu subwoofer out. Kita boleh cucuk kat situ, ataupun yang mana tak ada, kita just cucuk pada kita punya, dia panggil audio out kita. So kita dah siap pasang semua. So selepas ini, untuk episod yang akan datang, kita akan buat testing. Testing satu persatu dia punya signal dia, supaya kita akan dapat signal yang terbaik, dia punya crossover dia semua. So jangan lupa subscribe Zalihu Video Channel. Sekian, terima kasih.